Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 KMA akan membentangkan kajian mengenai berkesedudukan dan seks luar nikah dari perspektif pelbagai peradab. Kami dengan berbesar hati mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Adibah binti Sulaiman Elias Muhammad kerana membimbing kami dari awal tugasan diberikan sehingga selesainya tugasan ini. Selain itu, terima kasih juga kepada ibu bapa dan rakan-rakan yang banyak memberi sokongan serta pertolongan yang tidak terhingga. Kes seks luar nikah ini kian meningkat saban hari bagai tiada undang-undang yang diperkuatkuasakan. Kajian yang dilakukan amat penting bagi menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Kes ini amat memerlukan kajian dan dengan adanya kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan lagi kes yang kian meningkat dan menular saban hari. Kajian kes ini juga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya seks luar nikah. Nama saya Wan Nur Nadia Adibah binti Wan Azizi, nombor matrik 119229. Nama saya Nur Aina Sofia binti A. Aziz, nombor matrik 11922242. Nama saya Amira Farisa binti Zulkarnain, nombor matrik 1192261. Nama saya Umar Nadia binti Fahmi, nombor matrik 1192225. Nama saya Nur Hasana binti Rosli, nombor matrik 1192236. Di dalam aspek persoalan kajian ini, ia adalah bagi mengetahui sejauh manakah pengetahuan masyarakat terhadap isu berkesedudukan dan seks luar nikah, apakah faktor atau punca yang menyumbang kepada berlakunya seks pada zaman kini, serta apakah implikasi dan cadangan yang boleh dilakukan bagi menghentikan penularan seks luar nikah. Bagi objektif kajian pula, untuk mengetahui pendapat serta pandangan masyarakat mengenai isu berkesedudukan dan seks luar nikah yang kian meningkat saban hari, serta mengenal pasti pengetahuan masyarakat terhadap seks luar nikah. Selain itu, kajian literatur pula kami mengambil kajian yang dikaji oleh para ilmuwan lepas mengenai perkembangan seks di zaman remaja. Di samping itu, kami menggunakan metodologi kuantitatif iaitu soalan-soalan selidik dan kualitatif iaitu bahan-bahan sekunder. Seterusnya, skop kajian pula adalah pelajar USIM dan masyarakat setempat di Nilai Negeri Sembilan. Akhir sekali, kami memilih Nilai Negeri Sembilan sebagai lokasi kajian bagi memudahkan kami membuat kajian kerana ia merupakan tempat di mana institusi kami iaitu Universiti Sains Islam Malaysia Kampus Nilai. Di sini, saya akan menceritakan perspektif pelbagai peradaban terhadap seks luar nikah ini. Seperti yang semua maklum, seks luar nikah ini dianggap sebagai zina yang bererti bersetubuhan antara dua orang yang berlainan jantina tanpa ikatan yang sah. Dari perspektif Islam, perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang haram dan dilaknat oleh Allah. Tetapi, menurut ahli falsafah barat pula, mereka menganggap seks ini adalah suatu kebebasan yang dicari oleh seseorang dan perbuatan ini tidak akan menjejaskan akhlak seseorang itu. Seterusnya kita akan meneruskan perbincangan dari aspek konsep dan latar belakang skop kajian. Mari kita meneliti konsep maksud bersekedudukan itu. Bersekedudukan bermaksud hidup bersama seperti suami dan isteri di luar pernikahan, di mana kita duduk pelaku mangsa duduk dalam satu rumah yang sama tanpa ikatan yang sah. Aktiviti sumbang yang kerap berlaku tidak kira bangsa. Ini adalah kerana semua manusia mempunyai fitrah yang sama, iaitu untuk ada perasaan dan intiminasi antara lelaki dan perempuan. Jadi itulah kerapnya berlaku seks luar nikah ini. Dari segi Islam, ianya adalah haram kerana mendekati zina, dan zina sebelum nikah itu sendiri adalah haram. Kerana dalam Al-Quran ada menyebutkan la taqrabuz zina, di mana mendekati zina adalah haram. Mendekati sahaja sudah dijatuhkan hukum haram, apatah lagi melakukan zina. Itu adalah sangat bercanggah dalam Islam. Namun terdapat beberapa kes yang datang daripada penganut Islam itu sendiri. Seterusnya, permasalahan ini bukan sahaja di Malaysia,
Namun, hal ini menjadi masalah global kerana serata dunia kerap terjadinya isu ini kerana gagal mengawal nafsu sendiri dan juga kurangnya pendidikan dan sebagainya. Ini menjadi cabaran dunia untuk membentuk ketamadunan manusia. Di mana akhlak kita akan runtuh apabila kita melakukan aktiviti ini kerana ia menjatuhkan moral, etika dan juga akhlak kita sendiri sebagai manusia. Faktor-faktor penularan kes seks luar nikah yang semakin meningkat saban hari. Jadi, faktor yang pertama ialah institusi keluarga yang berpecah belah. Ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik dan mencorak kehidupan anak-anak. Jadi, ibu bapa yang berpecah belah, yang bercerai, boleh menyebabkan depresi kepada anak-anak. Anak-anak dah merasakan diri mereka sebagai beban kepada ibu bapa mereka sendiri. Jadi mereka mula mencari keseronokan sehingga mereka lupa keseronokan yang mereka cari itu boleh mendorong mereka untuk melakukan perkara yang tidak bermoral seperti seks luar nikah. Faktor yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi yang semakin canggih. Platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook seharusnya menjadi tempat untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan perkara-perkara penting, tapi disalahgunakan oleh manusia dan masyarakat sekeliling. Contohnya mereka menonton video-video pornografi. Jika menonton video-video pornografi, mereka mula rasa ingin tahu dan ingin cuba bagaimana dan apa itu seks. Jadi dari situ berlakunya penularan seks luar nikah. Jadi faktor yang terakhir ialah pengaruh rakan sebaya. Jadi kita seharusnya memilih dan menitik beratkan pemilihan rakan yang baik. Yang rakan yang boleh membawa kita ke arah jalan yang benar. Ini berdasarkan kisah yang benar di mana seorang remaja mengaku bahawa rakan baiknya sendiri telah mengajak dirinya untuk pergi ke kelab malam, berkunjung ke kelab malam, dan mereka mula minum minuman yang memabukkan. Mereka khayal dan mereka tak tahu apa yang mereka lakukan, dan dari situ dia mula melakukan seks luar nikah. Seterusnya, implikasi daripada isu berkesedudukan dan seks luar nikah. Yang pertamanya, mudah dijangkiti penyakit kelamin seperti gonoria, HPV dan HIV. Sesetengah penyakit kelamin ini tidak boleh sembuh dan boleh menyebabkan komplikasi seperti jangkitan saraf, kanser, kemandulan dan kematian. Yang keduanya, menyebabkan kehamilan. Apabila lahirnya anak luar nikah ini, besar kemungkinan bayi yang dilahirkan tidak diingini oleh ibu-ibu mereka. Oleh sebab itu, mereka menggugurkan kandungan dan membuang bayi tersebut. Yang ketiga, memalukan nama keluarga, terutamanya ibu bapa. Ini akan membawa implikasi negatif seperti dipulaukan oleh masyarakat. Masyarakat mungkin akan menganggap ibu bapa yang anaknya mengandung luar nikah sebagai tidak pandai mengajar anak. Yang keempat, membawa tekanan kepada pihak wanita kerana mereka merasakan diri mereka sudah rosak. Apatah lagi pihak lelaki yang tidak ingin bertanggungjawab. Ini menyebabkan mereka mempunyai tekanan yang lebih tinggi dan boleh membawa kepada ingin membunuh diri ataupun mengambil dadah untuk melupakan tekanan yang dihadapi. Seterusnya, carangan untuk mencegah isu berkesedudukan dan seksual nikah ini adalah pertama, ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak di luar rumah, khususnya jika mereka sudah mula memiliki kawan dari lain jantina. Pastikan ibu bapa mengetahui ke mana dan di mana anak-anak mereka ingin pergi. Yang keduanya, ibu bapa perlu memisahkan tempat tidur antara adik-beradik lelaki dan lelaki ataupun memisahkan bilik antara adik-beradik lelaki dan perempuan. Usaha ini perlu ditanamkan sejak mereka kecil lagi supaya mereka tidak terbiasa tidur bersama-sama apabila meningkat usia kelak. Ketiga, lelaki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sunyi kerana akan ada pihak yang ketiga yang ingin mengambil kesempatan dalam merosakkan anak-anak ini. Yang keempat, perlu menjaga adab dan syariat. Mahu pihak lelaki ataupun pihak wanita. Wanita perlulah memakai pakaian tidak menjolok mata, manakala pihak lelaki perlu menjaga pandangan supaya dapat memelihara hati dan tidak berkecenderungan kepada wanita ajnabi sehingga melahirkan bayangan dan khayalan yang tidak sewajarnya. Berdasarkan kajian yang kami telah lakukan,
kami dapat rumuskan bahawa gejala seks luar nikah dalam golongan remaja kini menjadi perkara yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya, kami juga dapat bahawa pendidikan seksual perlu didedahkan kepada golongan remaja sejak dari bangku sekolah agar mereka tidak mendapat maklumat mengenai naluri seksual yang salah daripada sumber yang salah. Kita juga tidak boleh beranggapan bahawa pelajar yang cemerlang dalam akademik juga akan cemerlang dalam pembentukan sahsiah. Dan perkara yang terakhir kami dapat rumuskan dalam kajian ini adalah masyarakat dari lapisan umur di Malaysia ini bersifat konservatif. Konservatif di sini bermaksud mempertahankan nilai ataupun adat yang telah menjadi kelaziman. Di sini kami ada sertakan gambaran perbincangan kami di mana kami menggunakan kaedah atas talian untuk meneruskan perbincangan kami. Yang pertama, kami menggunakan perbincangan atas talian melalui aplikasi WhatsApp dan kami mula membincangkan tentang skop kajian ini dan sebagainya. Seterusnya, kami juga menyediakan borang soal selidik dan menyebarkannya kepada semua rakan-rakan dan keluarga untuk mendapatkan pendapat tentang isu yang berkaitan. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.